Hai, Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini kita belajar buat paste rendang. Paste rendang ni kalau nak simpan sampai raya pun boleh terpulang lah ya. Seperti biasa, sediakan bahan-bahan dahulu. Bahan-bahan ni macam yang biasa akak buat lah. Ada yang jenis buat rendang tok, rendang Minang. Mungkin ada beza sikit-sikit lah tapi tak adalah beza sangat kan. Okey, sediakan bahan ni ada 3 sekawan dan jintan. Kemudian akak gunakan bahan-bahan ni. Yang ini kulit kayu manis yang akak guna. Kemudian kita ada serai. Serai yang kita potong halus. Halia, daun limau purut dan lengkuas. Kemudian bawang, 2 jenis bawang macam biasa. Cili, ikut kepedasan yang kita sukalah. Ini akak buat memang tak pedas sangat. Sebab anak-anak tak boleh nak makan pedas kan. Jadi kita buat apa ikut yang anak-anak. Tak salah kan kalau nak ikut. Lagi senang. Diorang pun makan. Tak adalah kita makan sorang-sorang je kan. Kalau nak pedas nanti tambahlah cili. Mungkin boleh tambah cili padi kan. Tapi buat asing ke macam tu. Ni akak buat kira untuk semua sekali lah. Okey. Cili dan serai. Akak blend sekali dengan rempah ni lah. Rempah ratus ni. Biasanya akak sangai. Kemudian akak blend bagi halus kan. Kemudian baru akak tumis asing. Bagi naik bau baru letak bawang-bawang. Tapi sekarang ni kita nak buat paste, kita semuakan je lah sekali dengan daun limau purut, halia, lengkuas, bawang-bawang semua ni. Semua kita blend sekali je. Tapi kalau blend pengisar kita ni kecil macam akak ni, akak asingkan. Kalau asing macam ni, sebenarnya asing satu-satu, herba lain, cili lain, bawang lain, itu lagi sedap. Kita tumiskan setiap satunya, bagi naik dulu, baru boleh, baru kita masukkan yang lain pula. Okey. Dan letak air sikit, dan kita kisar ya. Ini akak dah asing, kiranya bawang-bawang saja yang lain lah ya. Yang akak kisarkan kemudian. Nanti jadinya akak akan tumis bawang dahulu ya. Sekarang ni bekas kisar kita ni. Kita dah habis letak sikit dalam bekas lain. Kita tak perlu basuh pun. Just terus blendkan, kisarkan bawang pula ya. Kalau kita basuh, sayanglah. Bekas-bekas tu yang sedap sikit tu kan. Adalah rasa lagi. Okay, letak air sikit. Air ni pun semua terpulang lah ya. Nanti kalau macam terlebih lama sikit lah. Kita kena tumiskan sebab air dah terlebih. Nak bagi dia betul-betul pecah minyak tu. Okey, dah siap. Ini bawang ya. Okey. Siap. Ini semua dua bahan ni akak akan tumis sampai pecah minyak ya. Ada baki sikit-sikit ni, letak saja air. Okey. Tak adalah membazir kan. Okey, macam biasa, panaskan kuali, letak minyak. Biar minyak betul-betul panas dahulu. Baru kita tumis bahan ya. Ini akak akan tumis bawang dahulu ya. Bawang ni sampai naik bau.
Dah naik bau. Tapi janganlah kering sangat kan. Okey, kering sikit saja. Lepas tu baru kita letak cili kemudian dengan cirilan bahan lain. Tadi kalau macam akak asingkan herba yang akak dah sangai tu akak cakap, akak akan masukkan, akan tumis herba tu dulu, kemudian baru letak bawang. Bila herba tu dah naik bau, baru letak bawang. Dah naik bau untuk bawang, baru letak cili. Step dia macam tu. Tapi ini dah sebab nak cepat kan, terus je lah blend sekali. Kadang-kadang kalau kita blend herba tu, kita blend asing, ia akan meninggalkan bau pada kita punya blend pengisar kan. Sebab tu ramai yang terus blend sekali je dengan bawang atau dengan cili. Okay. Masukkan cili. Cili yang dah ada siap dengan herba, serai, lengkuas, halia dan daun limau purut tadi kan. Okay. Ya ini memang naik bau betul-betul lah ni, sampai pecah minyak betul kan. Tapi kalau kuali ni susah sikit nak hangit. Jadi akak kacau bila perlu sahaja. Biar dia dah mendidih, dah kering sikit. Nampak macam dah kering sikit, akak kacau balik kan. Rendang ni macam tu lah. Dia ambil masa yang agak lama untuk pecah minyak. Semua tambah-tambah kalau kita buat banyak tu lagi lama lah. Kalau kita kita buat rendang betul, nanti kita nak letak santan lagi. Kan nak tunggu pecah minyak untuk santan pula. Ni sebab tak ada santan, jadi kita lebih cepatlah sikit kan. Just untuk pecah minyak dan bagi betul-betul masak paste ni kan. Okay, boleh letakkan gula. Sedikit gula. Gula ni terpulang lah. Akak guna gula kabung ni macam tu. Nak guna gula Melaka pun boleh. Nisir ke. Terpulang pada masing-masing. Kalau guna gula organik pun boleh juga. Tapi sedap. Akak sedap gula macam gula kabung ni kan. Dia ada rasa lain sikit. Traditional sikit kan. Okay, kemudian akak letak asam jawa. Asam jawa ni ada orang yang letak, ada yang tak kan. Ikutlah, tapi akak suka ada rasa masam-masam sikit. Untuk naikkan rasa kita punya rendang ni kan. Lagipun letak masam ni lebih tahan lama lah. Kita punya paste akan lagi tahan lama. Dia macam pengawet lah juga kan. Asam jawa ke, lemon ke, jus limau ke, macam tu. Untuk dalam setiap masakan kita lah. Kalau kita masak yang lain-lain pun. Okay. Kemudian akan letak kerisik. Jadi dah letak dah kerisik siap-siap kan. Nanti kita buat, bila kita nak buat rendang, dah tak perlu dah nak letak kerisik. Kita just letak santan dan perasakan juga macam ayam daging ikutlah kan. Just santan dan perasakan sahaja. Nanti tak perlu dah nak tambah banyak-banyak bahan lain. Okay. Boleh letak sikit air bila kita rasa macam terlalu kering sangat. Okay kan. Letak sikit je. Rendang ni memang kena pekat kan. Kadang-kadang akak buat juga cair sikit. Sebab berkuah kan. Maksudnya cair berkuah lah. Tapi untuk paste kita perlu buat betul-betul pekat dulu. Dan perasakan dengan sedikit garam. Terpulang pada masing-masing. Akak tak buat memang betul-betul masin jadi nanti bila kita nak masak, tambah sikit. Tambah lagi kan, ikut pada cita rasa kita. Ini just untuk perasakan sedikit sahaja. Okay, nampak dah betul-betul kering kan? Pekat saja.
Okey, tengok tekstur dia macam tu. Memang kental, pekat. Okey, sekarang paste kita dah siap. Kita sejukkan. Kemudian kita letak dalam bekas yang kita nak simpan dalam peti ais Kalau letak dalam bekas kaca, lebih baik, lebih tahan lama daripada kita letak dalam bekas plastik kan. Tapi kalau bekas plastik ni letaklah yang BPA free, lebih elok. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.